Alia Azimah dah buat? Dah try buat? Belum. Zairin dah buat Zairin? Belum? Okay, so soalan macam ni macam mana awak nak selesaikan? Kalau dia kata, larian 100 meter semasa kejohanan olahraga. Okay, graf laju masa, dia suruh cari apa? Hitung nilai T, maksudnya masa. Okay, kalau diberi masa macam ni, maksudnya dia dah beri 100 meter. Okay, 100 meter ni mewakili apa kelas? 100 meter mewakili apa? Okay, 100 Jumlah meter ni, jarak. okay, jarak. Betul, jumlah jarak. Okay, jarak. So, sekarang masa ni kita tak tahu. Tapi jumlah jarak dia adalah 100 meter. Maksudnya, kalau kita ingat jumlah jarak adalah apa benda? Jumlah jarak. Jumlah jarak tu apa? Okay, maksudnya luas di bawah graf kan? Okay, luas di bawah graf. Okay, bentuk apa yang kita ada kat situ? Okay, bentuk apa yang kita ada dalam graf laju masa yang saya paparkan ni? Kita ada segitiga, kita ada trapezium. So, maksudnya soalan ni awak kena applykan, awak kena kira jarak. Okay, jarak dia 100 meter. Okay, maksudnya jarak itu adalah diwakili oleh luas di bawah graf. Okay, maksudnya bentuk yang pertama adalah segitiga. Bentuk kedua adalah trapezium. Okay, maksudnya di sini maksudnya kita kena kira luas segitiga. Okay, 1/2 tapak. Berapa tapak segitiga? Berapa tapak segitiga? Berapa tapak segitiga? Siapa dapat? Elisa, berapa tapak segitiga tu? Kalau kita tengok segitiga yang cikgu paparkan tu. Berapa Elisa? Elisa ada tak? Daripada kosong ke T tolak 6. Maksudnya tapak dia berapa? Tapak dia kita wakil sebagai T tolak 6 lah. Okay, awak darab T tolak 6. Okay, lepas tu apa lagi? Darab dengan, okay, ni tapak ni tapak. Tinggi dia ni. Ni tinggi. Tinggi dia daripada kosong ke 8. So 8 lah. Okay, ini bentuk pertama. Lepas tu tambahkan dengan bentuk yang kedua. Trapezium. 1/2. Okay. Sisi selari. Berapa sisi selari dia? Berapa tambah berapa? Siapa dapat? Tengok gambar Raja. Atira, berapa Atira? Atira ada tak? Berapa Atira? Sisi selari. Kalau awak tengok trapezium yang ni. Dia mesti yang tegak dan yang tegak. Maksudnya, panjang yang pertama, yang mana? Kalau tengok segitiga ni. Okay, trapezium. Maksudnya, panjang yang pertama mesti berada kat mana? Kat sini. Ni. Ni. Okay, dengan yang ni. Selari. So, kita baca daripada pada paksi laju ni lah. Maksudnya, daripada 0 ke 8. Okay, maksudnya yang ni 8 lah. Yang ni, daripada bawah ni 0 ke 12. So, ni 12 lah. So, di sini kita akan buat sisi selari ni 8 tambah 12. Okay, darab. Tinggi dia berapa tinggi dia? Okay, kalau T sini, T tolak 6. Maksudnya yang belakang ni, T akan tolak dengan T tolak 6 dalam kurungan. Okay, so buat macam ni je. Okay. Boleh tak? Kemudian yang ini, soalan ni awak just terus masukkan semua ni, masukkan dalam kalkulator. Key in ni semua masuk dalam kalkulator. Okay? Key in dalam kalkulator. Kita akan guna fungsi shift solve saja. Kalkulator. Cuba key in kan dalam kalkulator. Dapat berapa T? Dapat tak T tu 16? Ikut je. Ikut je tanda yang cikgu bracket ke apa. Ikut je macam ni. Ni kalau ikut saya dah key in lah. Kita dapat 16. Siapa yang menggunakan kalkulator warna hitam yang lama first batch tu. Dia kena shift solve 2 kali. Okay, cuba semua orang masukkan. 100 alpha sama dengan, cuba masukkan. Mana kalkulator saya tadi? Hilang. Semua orang masukkan. Boleh tak try buat? Sebab soalan ni dia mudah. Guna kalkulator saja. Bila awak nampak T ni banyak, awak dah pening. Okay.
Siapa dah try buat dapat tak 16? Dapat tak 16? Dapat. Siapa tak dapat? Siapa tak dapat? Okay, awak mesti dapat 16. Siapa yang tak dapat tu kena cuba masukkan. Tengok tanda kurungan di mana. Okay, kat sini. Kita dah dapat. T kita 16. Okay, sekarang laju purata larian surf dalam kilometer per jam. Okay, kilometer per jam. Take note dekat sini graf dia meter per saat. Okay, jarak dia 100 meter. Okay, ingat lagi tak? Kilometer, meter, apa lagi? cm meter, milimeter. Okay, kacamata, mata, cermin mata, main mata. Okay. Sekarang kita daripada unit apa? Meter kan? Kalau ini kita darab 1000. Okay, yang ni yang bawah kita bahagi 1000. Maksudnya meter ke kilometer. Sekarang daripada meter nak tukar kepada kilometer. Okay, jarak kita tadi 100. Nak tukar kepada kilometer, kena darab 1000 ke bagi 1000? Laju purata, formula dia jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay. So 1000 bahagi berapa? 100 bagi berapa? 1000 ke darab 1000? Nak tukar kepada kilometer. Okay. Bahagi 1000 kat sini. So Bagi. okay, bahagi ni. Buat bahagi macam ni. Buat siap-siap sebab dia nak tukar unit Nak tukar 100 meter kepada kilometer. Okay. Okay, jumlah jarak 100 bagi 1000. So, masa yang diambil saat di sini. Kalau kita tengok T dia adalah 16. 16. Okay, saat nak tukar kepada minit. Minit, saat, jam. Jam, minit, saat. Darab 60, darab 60. Okay, sekarang saat nak tukar kepada jam. Maksudnya bahagi berapa? Berapa kali kita nak bahagi tu? Ni 60 kan? Bahagi 60. 66 maksudnya 3. 60 kali 60 apa? 60 kali 60. Yes, 3600 sebab nak tukar kepada jam. Daripada saat nak tukar kepada jam. Okay, 3600 kat sini. So, 3600. Awak guna kalkulator terus. Berapa dapat jawapan? Kenapa tukar unit? Sebab dia nak dalam kilometer per jam. Graf dia meter per saat. Okay, berapa dapat? Dapat berapa? Cuba bagikan. Gunakan kalkulator terus. 1100 bahagi. Siapa tak dapat? Dia dalam perpuluhan pun boleh jawapan dia. Dapat berapa? Haris dapat apa, Haris? Haris Lee ada? Dapat berapa jawapan? Dapat berapa? Bahagi macam ni pun dapat berapa? Mana Haris? Ada tak kat situ? Alisa, Aisyah, Alia. Berapa dapat jawapan? 22.5. Yes. So 22.5. Okay, 22.5. So unit kita apa? 22.5 kilometer per jam. Okay, ni jawapan last. So siapa yang tak dapat ni, tengok balik soalan ni. Ni soalan ni dia agak kebat sikit lah sebab dia suruh cari T. Okay, so sekarang kita nak masuk kepada mentafsir graf laju masa. Okay. So nanti teacher send yang ni, nanti you all boleh tengok balik lah. Kita masuk kepada graf laju masa. Okay.
Saya setting sekejap. Okey, hari ni kita tengok mentafsir graf laju masa. Graf laju masa. Laju paksi Y, masa paksi X. Okey, ingat. So, di sini kita akan explore apa yang ada dalam graf laju masa. Okey, dalam graf laju masa, dia ada, okey, kalau awak tengok kecerunan kan, pecutan, dia ada nyah pecutan. Okey, dalam konsep pecutan ni pun, kita masih kira dia punya kecerunan. Okey, kalau dekat tengah yang tegak tu je, graf yang seragam tu maksudnya laju seragam. Kat sini okey, awak kena tahulah, pecutan maksudnya graf tu dia menaik. Kalau nyah pecutan, graf tu menurun. Okey, kalau mendatar, dia adalah laju seragam. Okey, awak kena tahu istilah-istilah ni. Okey, kemudian kita tengok. Okey, dia kata QR tidak ada perubahan laju. Maksudnya dia tak ada kecerunan lah. Kalau dah mendatar macam ni tak ada kecerunan. Maksudnya objek tu bergerak dengan laju seragam. Okey, so apa lagi istilah kat sini? Pecutan, nyah pecutan. Nanti kita dah tengok nyah pecutan. Okey. Kita dah tengok yang ni. Okey, boleh nampak tak ni? Nampak kan? So kita tengok pada contoh 14, okay, kadar perubahan laju dalam konteks graf laju masa, okay, dia masih sama. Kita masih mengira kecerunan juga sebenarnya, okay, dalam graf laju masa. Kalau ditanya kadar perubahan laju, maksudnya kita kira kecerunan pada garis condong yang diberikan kat situ. Okay, kalau awak tengok soalan ni, hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam MS. Okay, MS saat ni bagi 5 saat pertama. Maksudnya kita nak tengok yang mana? Garisan yang mana? Kita nak tengok yang mana tu? Okay, 5 saat pertama. Maksudnya kita akan tengok pada okay, kita tengok pada yang ni je. Kita tengok pada yang ni. Maksudnya bila macam ni, maksudnya still kita kira kecerunan. Okay, kalau dia kata kadar perubahan laju, masih kita kira, maksudnya kecerunan. Kecerunan maksudnya kecerunan dia adalah diwakili sebagai pecutan. Alright. Okay. So sekarang kalau dia suruh awak kira kadar perubahan laju. Kalau kecerunan, berapa koordinat kalau saya tandakan? Okay, kejap. Saya plotkan 2 titik kat situ. Okay, saya plot di sini. Katalah ni cikgu labelkan sebagai A. Okay, ni sebagai B. Okay, apa koordinat A? Apa koordinat A? Apa koordinat? 020. Yes, 020. Jadi sama macam kita cari koordinat lah. A 020. B 540. yes 540. Okay, so maksudnya bila dia kata kadar perubahan laju yang kita kira sama. Maksudnya apa tolak apa? Laju tolak laju. So laju yang mana? Ni Y kan? Ni Y1, ni Y2. Okay, laju tolak laju, masa tolak masa. Okay, kalau kat sini 40 tolak 20. 5 tolak 0. So kita dapat berapa? Kita dapat 20/5. So kita dapat 4 ms. 4 ms ni. Kenapa negatif 2? Kenapa negatif 2? Negatif 2 tu maksudnya apa? Kalau ada Saat naik atas. yes, saat naik atas. Maksudnya dia pecutan lah. Dia buat dia sebab diwakili sebagai pecutan. Tapi still sama kira kecerunan. Okay? Okay, cuma kat sini huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. 5 saat yang kedua kat mana? 5 saat. Kalau 5 saat yang pertama yang ni kan, ni yang pertama. Yang kedua dia dah beranjak pada laju seragam. Okay, macam mana kita nak huraikan? Berapa laju seragam dia? Yang ni berapa laju seragam? Laju seragam awak baca pada paksi laju, paksi Y. Okay? Laju seragam dia 40 meter saat ni. So apa dia punya tu? Macam mana nak huraikan? Kalau huraikan maksudnya awak kena cerita. Kereta bergerak
dengan laju seragam 40 meter saat untuk tempoh 5 saat. Mesti ada satu ayat lah sebab dia kata huraikan. Okay? Huraikan di sini. Lepas tu hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. So ingat jumlah jarak maksudnya kita kira apa kelas? Jumlah jarak je. Itu saya cakap apa? Ingat laju, ingat luas kan. So kalau jarak saja maksudnya dia adalah luas di bawah graf. Okay. Kat sini dia ada jalan kerja dah. Okay, ingat jumlah jarak je maksudnya luas di bawah graf. Jangan ingat benda lain. So maknanya okay, jarak yang pertama diwakili sebagai apa kat sini? Ni trapezium. Awak kena tahu baca Kena tahu bentuk. Okay, ni trapezium tambah dengan segi 4. Okay, ni trapezium. Ni segi 4. Yang ketiga adalah trapezium. Awak kena tahu baca sisi selari. Mana yang tak masih confused tu, tengok balik bentuk. Mana sisi selari, mana tinggi. Okay, so dia dah kira kat sini. Awak boleh tengok dalam kotak yang ni ada kan? Dia dah kira lah. Okay, dia akan dapat 600 meter. Perlu tak kita tukar unit? Kat sini meter saat, ni meter saat. Perlu tak kita tukar? Dia tak tanya sebagai kilometer per jam, so kita tak payah tukar unit. Tak payah per dengan 60 macam yang sebelum ni. So kita tengok pada contoh 15. Okay, kalau huraikan maksudnya 10 saat yang pertama. Okay. Maksudnya apa yang awak kira kalau soalan macam ni? Huraikan gerakan kereta 10 saat pertama. Maksudnya kita tengok kecerunan dia. Okay, tengok kecerunan. Kira kecerunan kat sini. Okay. Berapa kadar perubahan laju dia? Berapa kadar perubahan laju? Berapa kadar perubahan laju? Apa tolak apa? Kalau tengok dalam ni je dah boleh tahu. Laju tolak laju, masa tolak masa. Apa tolak apa? 25 tolak kosong. Dia macam biasa je. Laju tolak laju, masa tolak masa. 10 tolak kosong. So kita akan dapat berapa? 2.5 meter saat negatif 2. Ingat negatif 2 bila graf laju masa dia yang saat ni dah naik atas, dia akan jadi pecutan. Okay. So apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta Daniel dalam 10 saat ke 20 saat? Sama je. Maksudnya dia cerita sebagai apa kat sini? Apa yang berlaku? Kat sini kalau Seragam. laju seragam. Okay, berapa laju seragam dia? 25 meter per saat kat sini. Okay, ini laju seragam. Okay, lepas tu dia kata hidung kadar perubahan laju. So kadar perubahan laju je saya cakap apa tadi? Kecerunan. Ingat kecerunan. Jangan ingat benda lain. 5 saat terakhir. So kalau kita tahu yang ini dia kecerunan dia positif kan. So yang ni pecutan biasa. Kalau menurun maksudnya nyah pecutan. Okay, so apa yang awak nak buat kadar perubahan laju? Okay, kalau graf tu menurun maksudnya kita kira kecerunan 1. Nilai laju tu dia akan tolak terbalik. Okay, nilai laju akan tolak terbalik. Maknanya kosong tolak 25. Masa tu positif. 35 tolak 20. Okay, satu je nilai terbalik. Jarak, pada jarak je kita terbalikkan pada laju dia. So berapa jawapan kat situ? Dia ada 5/3 ms. Kan? Pecutan sama je negatif 2. Bagaimana nak menghuraikan dia? Awak boleh guna perkataan nyah pecutan. Okay, nyah pecutan kat sini. Sebab awak tahu dia menurun, maksudnya bila ni awak boleh cakaplah nyah pecutan sama dengan 5/3. Okay. Jarak yang dilalui semasa nyah pecutan. Berapa jarak yang dilalui semasa nyah pecutan dan huraikan gerakan. So huraikan mesti ada ayat. Okay. Nyah pecutan maksudnya kalau kat sini jarak nyah pecutan bentuk apa? Bentuk apa yang awak nampak pada nyah pecutan? Menurun. Menurun bentuk apa? Bentuk segitiga, segi empat? Segitiga. Yes, bentuk segitiga. So maknanya kita kira luas segitiga lah. Okay. Luas segitiga. Lepas tu kita kena huraikan gerakan. Huraikan gerakan tadi kita dah kira kan? Nyah pecutan 5/3 tu. So maksudnya bila huraikan maksudnya dia berapa? Okay, kita kira jarak dia. 1/2 darab berapa jarak? Ni jarak ni tapak 35 tolak 20 maksudnya tapak dia 15, tinggi dia 25. Okey. So dapat berapa?
kita akan dapat 187.5 meter. Okey, sekarang huraikan. Kita dah ada jarak, kita dah ada kira dia punya kadar perubahan laju. So bagaimana nak huraikan? Kereta tu bergerak macam mana? Sebab dia kata huraikan gerakan kereta. Kereta bergerak sejauh berapa kilometer? 187.5. Okey, lepas tu tempoh masa dia 15. 15 saat dengan nyah pecutan 5/3 meter per saat. Macam tu. Mesti ada jarak. Kalau nak hurai mesti ada jarak. Mesti ada masa. Okey, lepas tu dia punya kadar perubahan laju dia lah. Kelajuan dia, pecutan dia, nyah pecutan ke apa ke pecutan ataupun nyah pecutan. Okey. So, ini semua ada dalam buku kan? Cikgu dah saja explain je. Okey, sama je. Okey, sekarang saya nak tengok yang ni, soalan yang ni. Nak tengok faham ke, tak faham ke. Okey, graf laju masa menunjukkan gerakan sebuah motosikal. Okey, ini motosikal untuk 50 saat. Huraikan gerakan motosikal. Okey, huraikan. So, kalau kita nak huraikan, kita mesti tahu apa? Kita mesti tahu apa? Mesti, okey, tadi kita dah huraikan. Tadi saya dah cakap, kalau huraikan mesti tahu jarak, kan? Betul tak? Mesti tahu apa? Kadar perubahan laju dia, maksudnya kecerunan. Lepas tu, kita dah tahu tempoh masa. Nanti kita nak huraikan. Okey, sekarang awak nak kira apa yang kat sini? Nak kira apa? Kalau dia kata untuk 20 saat yang pertama. Okey, 20 saat yang pertama. Kalau nak uraikan mesti ada tiga benda ni. Kadar perubahan laju maksudnya pecutan dia sama ada nyah ke ataupun pecutan ataupun nyah pecutan lah. Okey, kita tengok sini. Jarak maksudnya kita kira luas di bawah graf. Tempoh masa dia dah bagi kat sini 20 saat pertama. Okey. So sekarang kalau kita nak kira jarak. Kita nak kira jarak. 20 saat pertama ni diwakili oleh bentuk apa? Bentuk apa ni? Tengok. Daripada 0 ke 20. Bentuk apa yang ni? Bentuk apa ni? Trapezium. Trapezium. So maksudnya kita akan kira luas trapezium. Okey. So berapa luas trapezium yang kat sini? 1/2 darab. Okey, berapa sisi lari dia? Saya nak tanya siapa ni? 35 tambah 20. Yes. Okey, awak tengok ni. Okey, ni. Sini dan yang sini lah. Okey, 35 tambah 20. Okey, berapa tinggi? Tinggi yang ni. Ni tinggi. Berapa tinggi? Tinggi lah. 0 ke 20. 20 tak 0. So 20 lah tinggi dia. Okey, so jarak yang dilalui berapa? Kirakan berapa? 1/2. 550. 500. Apa unit dia? Meter ke km? Meter. Ni kan meter ni? Meter. Okay, so meter lah. Dia dah kira jarak. Lepas tu, kita nak kira kadar perubahan laju. Maksudnya, kecerunan dia. Okay, kadar perubahan laju maksudnya kira kecerunan. Okay, apa tolak apa? Kalau kita tengok ni, kita tengok cerun yang ni je. Jangan tengok benda lain. Okay, kalau laju tolak laju berapa? Y tolak Y berapa? 5 tolak 20. 35 tolak 20 bahagi. Okay, kalau menurun, maksudnya kita kena, mana yang terbalik? Kalau menurun. Menurun siapa terbalik? Apa yang nilai tolak terbalik? Tolak 20. Bukan. Mesti laju dia. Okay, Tolak maksudnya 20. 20 tolak 35. Laju dia. Laju terbalik. Maksudnya yang ni tolakkan. So masa tetap positif lah 20 tolak. Salah satu je nilai terbalik. So akan dapat berapa? Kalau dapat negatif maksudnya pecutan ke nyah pecutan? Ya. Pecutan. Dapat berapa nilai? Nyah. Berapa dapat? 0 point berapa tu? Negatif 0.75. So kita dah, awak kena tunjuk tau dalam kerja. Sebelum huraikan awak kena kira dulu. Awak kena kira jarak, awak kena kira dia punya kecerunan pecutan dia. Okay, sekarang ni nyah pecutan. Okay, bila huraikan, cuba huraikan. Kita nak huraikan motosikal tu. Motosikal bergerak
Bergerak sejauh Bergerak sejauh 550 kilometer Ya. dalam dalam tempoh Tempoh 20. 20 saat Lepas tu? dengan pecutan 0.75. Betul. Kalau nyah pecutan tak payah tulis negatif lagi. Maksudnya nyah tu maksud dia dah tahulah itu adalah negatif. Betul. Okey, tahniah bagus. Okey. So ni soalan dalam buku teks sebenarnya saya saja bincangkan. Okey, so now kita tengok lagi apa. Okey, yang ni pula. Okey, siapa tak faham yang ni? Tak faham nanti tengok balik Okey. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta 14 saat. Hitung laju purata untuk tempoh 6 saat pertama. Okey, laju purata maksudnya apa tu? Apa benda tu nak kena kira? Kalau kita tahu laju purata jumlah jarak bagi jumlah masa kan? Okey, so sekarang macam mana? 6 saat pertama maksudnya awak nak tengok yang mana? Bentuk dia. Okey, kalau cikgu labelkan sebagai jumlah jarak mestilah ada A, B. Okey, kalau kita tengok kat sini katalah C, sini D kan. Ada berapa bahagian. Kalau kita tengok B, C tu dia dah kira sebagai segi empat. Okey, A tu trapezium, D tu sebagai trapezium. So sekarang 6 saat. Sampai mana kita nak kira? sampai B. B. Okey, so sekarang maksudnya laju purata awak kena kira apa? Jumlah jarak. Okey, jumlah jarak maksudnya jarak bentuk A trapezium tambah dengan 4 segi tu tadi, A dengan B. Okay, so sekarang masa yang diambil adalah 6. So macam mana kita perlu tukar tak kat sini? Tak payah MS, S. Okay, tak payah tukar. Okay, kirakan jumlah jarak. Berapa bentuk tu? 1/2 apa? 1/2 darab. Okay, sisi lari dia berapa yang A? Saya nak tanya siapa? 5 tambah? 5 tambah? Yes. Kena tahu baca. Okay, bagus. 5 tambah 10. Okay, darab tinggi. Berapa tinggi yang ni? Tinggi 4. Okay. Yang okey, boleh baca tak ada masalah. Yang tak boleh baca kena fahamkan. Okay, so segi 4 B. Berapa panjang, berapa lebar? 6 tolak 4. 2 darab. Kalau kita terus tolak lah. 2 darab 10. 10. Okay, so dapat berapa? 50. 50 meter lah. Okay, 50 meter. So kita dah ada jarak. Masa yang diambil 6 kan? 6 So teruslah 6. Okay, so dapat berapa? Jawapan boleh dalam perpuluhan tapi yang tepat sekali jawapan adalah dalam bentuk pecahan lah. Kalau macam awak tak yakin nak perpuluhan, buat je jawapan dalam pecahan. Tak ada masalah. Okay, biasa jawapan dalam pecahan dia lagi accurate. Okay, MS -2. Okay. Macam ni kan? Okay, lepas tu nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta 4 saat pertama ialah separuh daripada jarak. Macam ni awak boleh bayangkan tak ayat dia? Jarak yang dilalui oleh kereta 4 saat pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui dengan laju seragam. Maksudnya macam mana tu? Siapa boleh imaginekan? Maksudnya luas apa sama dengan luas apa? Soalan B. Kalau dia kata jarak je maksudnya luas lah. Luas luas di bawah graf. Okay. Bentuk 4 saat pertama. Okay, maksudnya bentuk trapezium ni dia kata sama dengan separuh daripada jarak. Okay, maksud kalau separuh je maksudnya dia adalah 1/2. Jarak yang dilalui dengan laju seragam. Okay, jarak yang dilalui dengan laju seragam diwakili bentuk apa? BC. Luas apa? Luas apa? Luas segi 4 yang ni. Maksud BC lah. Segi 4 lah kan? Okay, segi 4 yang ni. Yang ni lah. Ni. BC. So, kalau awak nak cari dia punya panjang 10. Okay, dia punya lebar berapa? Macam mana nak cari lebar yang ni? Maksudnya kat sini ambil yang T, tolakkan dengan 4. Sebab kita tak tahu kan T tolak 4. So, tinggi dia 10. Panjang kali lebar. Okay, trapezium. Macam biasalah kan? Boleh tak baca ni? Ni semua senyap je, tak buat apa dah. Hari tu dengar tak tazkirah cikgu Ustaz Zainal? Dengar tak tazkirah? Yang respon Aisyah. Kejap Zaini. Kejap Zubir tu je. Mana yang lain ni?
Okay, so maksudnya awak kira luas trapezium. Lepas tu kalau perkataan tu separuh, maksudnya tulis 1/2 darab dengan luas segi 4. Okay, kat sini dia dah ada dah jalan kerja. Okay, dia dah ada jalan kerja kat sini. Okay, dia dah tunjuk semua. Macam ni lah. So maknanya luas trapezium separuh daripada luas segi 4. Yang ni dia cerita. So awak kena tahu nak applykan ayat yang dia cerita tu. 1/2 dengan luas segi 4. So kita akan dapat. So maknanya awak just terus masukkan je ni. Yang ni semua tak perlu. Ni tak perlu. Okay, terus je tulis nilai T berapa dapat T. So try masuk dalam kalkulator. Dapat tak? 1/2 darab 4. Terus masuk dalam kalkulator yang ni. Okay, ni shift soft terus. Tak perlu jalan kerja terlampau panjang. Darab 4. Darab. Siapa yang tak tahu nak guna kalkulator tu, rugi Terus kira dapat jawapan sebab dia ada T. Tak perlu panjang-panjang jalan kerja. Nanti salah. Darab 10. Okay. 10. Dapat tak T10? Siapa tak dapat T10? Bila shift solve, tengok kalkulator apa awak guna. 570EX yang putih tu tekan sekali shift solve sama dengan. Kalau yang warna silver pun sama kan. Shift solve sama dengan. Yang warna hitam yang lama tu je. Shift solve pun sama dengan. Baru dapat jawapan. Okay. Siapa lagi tak ada kat sini? Boleh tak yang ni semua? 34 orang. Siapa tak ada? 4 UM siapa tak ada? Boleh. Okay. So konsep dia sama je. Okay, saya nak tanya siapa? Buat conclusion sikit. Apa sebenarnya yang kita belajar hari ni? Fatin ada? Ada cikgu. Okay. Cerita sikit Fatin apa kita belajar hari ni? Cara nak huraikan graf. Lepas tu cara nak baca untuk cari luas trapezium. Okay. So maksudnya kalau nak huraikan graf laju masa mesti ada apa? Mesti ada apa? Jarak. Yes, betul. Tempoh masa. Dengan pecutan tu. Okay, bagus Tania. Okay, Syed ada Syed? Syed ada tak kat situ? Okay, Nakiu ada Nakiu? Kalau tak faham terus tanya So kalau soalan ada T ke, ada X ke, ada apa, awak kena guna kalkulator je. Tak perlu jalan kerja terlampau panjang sampai 5-6 step untuk jawapan. Okay, tak perlu. Sebab markah dia akan tengok pada yang saya circlekan warna hitam tu. Yang tak perlu tu tak payah tulis. Lepas tu nilai. Sebab bila masalah ni kembang-kembangkan ni mesti ada berlaku kesilapan. Okay. So boleh tak? So kejap. Kita dah pukul berapa? Kita start tadi 10.30 kan? Okay, kita ada 15 minit lagi. Okay, ada nak tanya tak? Umaira ada? Umaira Fatinin? Mana Umaira? Ada cikgu. Okay, boleh faham tak Umaira? Boleh faham? cikgu. Okay, bagus. So sekarang dah slide yang terakhir lah ni. Semua contoh awak boleh tengok dalam buku teks kalau tak faham. Okay, so cikgu nak awak masuk dekat class point. Semua orang, kita ada 30 berapa orang ni. Okay, try masuk dalam class point dan tuliskan apa yang anda faham tentang graf laju masa. Okay, semua orang participate Jangan cikgu share. Slide. So, nanti saya share dia punya tu. Okay. Masuk dekat class point, type code 27591. Kejap, saya kena ni. Saya kena delete yang ni dulu. Ni class code. Okay. 36722.
36722 masukkan dekat dalam class point. Okey, cuba typekan apa yang anda faham tentang graf laju masa. 36722. Siapa yang tak boleh masuk tu? Cuba type. Apa yang anda faham? Okey, bagus. Sunat ialah pesutan. Okey. Okey, baru 5 orang je yang submit. Mana yang lain? Kod kita 36722. Mana lagi? Cepat. Baru berapa orang yang submit? Cikgu, Ya, saya. apa kod dia tadi? 36722. 36722. Siapa yang nak masuk 36722? Ni class point. 36722. Okey, kod dia. Dah habis. Okey. 9 soalan lagi. Cepat teman belum type. 14 soalan. Boleh baca siapa yang submit, siapa yang tak submit ni. Yang respon ni. Okey, kita tengok dalam ni. Ini yang awak buat lah. Okey, ni yang kawan-kawan nak tulis. Cari luas trapezium segitiga. Okey, dia memang bermain dengan tiga bentuk je biasa. Kadar perubahan laju. Okey, jumlah jarak tu kita tahu luas bawah graf. Okey, cara nak tafsir graf. Cerunan Cerunan tu ialah pecutan. Okey. Jarak. Okey, paksi Y laju. Tempoh masa. Kalau nak urai mesti ada apa? Kadar okey. Maksudnya laju seragam. Okey. Tahniah yang respon.
So, okay, tak ada soal, tak ada pertanyaan lagi. Kita dah 11:21, lepas ni pun awak ada kelas lain kan? Okay, so cikgu rasa kita berhenti setakat ni dulu. Kalau tak faham boleh tanya. Nanti cikgu akan masuk semua dalam blank space. Awak boleh tengok semua video. Kalau tak faham semula, awak boleh repeat balik lah tengok dalam tu. Okay, dan jawapan setiap dalam buku teks tu cikgu akan attach dekat blank space. Maksudnya setiap soalan dan jalan kerja. Okay. So boleh tengok lah, kalau tak faham boleh tengok jalan kerja yang lengkap kat dalam blank space tu. Nanti saya akan forward link. Okay kelas? Thank you semua. Okay, tahniah yang join hari ni. Take care semua. Assalamualaikum. Salam. Kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Hmm. Nak queue, dah tak keluar lagi nak queue.